Islam menganjurkan satu perkara, dia panggil tafarrud. Islam menganjurkan satu benda, ini Islam dalam bab tasawuf menganjurkan orang Islam buat satu benda, dia panggil tafarrudin. Tafarrud, tafaradal, daripada fardun mil tafarrudin atau tafarrud, ataupun dipanggil satu benda lagi, dia panggil uzlah. Ini masyhur. Kalimah uzlah masyhur, kalimah tafarrud ni jarang-jarang kita dengar. Tapi kedua-dua makna, kedua-dua ayat tafarrud dan uzlah ini makna yang sama, yakni berasingan atau menyendiri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terjauh daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maksud tafarrud atau beruzlah itu ialah menyendiri daripada makhluk dalam proses memperbaiki diri. Ini maksudnya tafarrud atau maksud uzlah. Ulang balik, apa maksud uzlah? Apa maksud tafarrud? Asingkan diri untuk memperbaiki diri. Duduk seorang-seorang untuk baik soal ibadat. Dan bagi sebab itu saya ulang balik. Di waktulah ni, waktu kempen untuk mengawal pergerakan duduk di rumah ni, inilah masa zaman untuk tafarrud. Kita asingkan diri daripada orang lain, duduk dengan keluarga kita, ataupun kita ambil masa untuk ibadat pada Allah dalam bilik kita sendiri. Muslimat, muslimin, isteri, suami, anak-anak, kita ajar mereka tafarrud. Apa dia tafarrud? Asingkan diri daripada makhluk lain untuk memperbaiki diri. Untuk apa? Perbaiki ingatan, perbaiki perasaan, perbaiki hati. Inilah masa dia nak berbaik. Bukan hanya nak jauh diri daripada COVID-19, kita juga nak menjauh diri daripada akhlak buruk, virus hati yang buruk ni. Kita juga nak mencari jalan untuk memindahkan diri daripada kejahatan kepada kebaikan. Kalau dalam hati kita ada virus yang paling dahsyat, yang dengki. Virus dalam hati bermaksud yang merosakkan hati, daripada sifat-sifat kedengkian, sifat-sifat cemburu, sifat-sifat khianat, sifat sombong dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, tujuan tafarrud dan uzlah, kata ulama, ialah untuk tujuan mengasingkan diri ini adalah untuk memperbaiki dalaman hati. Tujuan tafarrud ialah untuk memperbaiki diri yang bahagian dalam juga bahagian luar. Inilah benda yang telah disarankan oleh Nabi SAW dan oleh Islam. Cuba tengok pada tuan, peristiwa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Rasulullah beruzlah, meninggalkan kaumnya, memanjat bukit, memanjat gunung yang adanya Gua Hira ni. Apa tujuan Nabi ke sana? Apa tujuan dia tuan? Untuk beruzlah, untuk asingkan diri daripada kaumnya yang duk sembah berhala, yang tak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gua Hira tinggi gua ni, tapi Nabi panjat untuk tunjukkan bahawa kena uzlah untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Halangan kita untuk sampai pada redha Allah taala ialah makhluk. Jadi perlunya uzlah ini, dan uzlah telah terjadi pada Nabi SAW untuk dia berada dan bersama ibadat dia dengan Allah Ta'ala. Saya pernah sebut dalam kata-kata kita dulu, kita pernah sebut dalam kuliah dulu, yang dijadikan satu kata-kata yang ditulis oleh sahabat-sahabat kita. Pernah kita sebutkan tuan apa dia, apabila Allah Ta'ala ingin memaniskan kamu dengannya, maka Allah akan memahitkan kamu dengan makhluk. Maknanya bila Allah nak bagi kita ni manis dengan dia, dia akan bagi kita pahit duduk dengan makhluk ni. Tak sonok kan makhluk. Bila tak sonok dengan makhluk, ketika itu kita akan mencapai kelazatan ibadat dengan Allah Ta'ala. Sebab makhluk banyak yang ganggu pemikiran kita dan ganggu hati kita daripada menerima kelazatan ibadat itu. Tuan-tuan ni Allah sekalian, juga perempuan sekalian,
Ketahuilah kita bahawa jika sekiranya seseorang itu tak mencapai keseronokan ibadat semasa beribadat, sebenarnya dia telah ada makhluk di hati, sehingga tak seronok beribadat, tak jumpa kesedapan, tak jumpa kelazatan, dan tak berjumpa dengan khusyuk yang dicari. Sebabnya, alasan dia ialah makhluk itu bermain dalam fikiran, tergerak dalam hati. Kawan orang ni, kerja sana, kerja sini, banyak benda nak buat, hingga kan kadang-kadang tergesa-gesa, kelang kabut nak sembahyang ni pun kerana hati manusia berada pada makhluk, dan makhluk berada pada hati manusia. Jadi kita katakan, bila mana Allah nak bagi kita seronok manis beribadat dengan dia, Allah akan buat kita jauh dari makhluk, pahit dengan makhluk, tak seronok dengan makhluk. Bila pahit dengan makhluk, kita akan dapat merasakan manis dan lazatnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya uzlah ataupun asing diri atau tafarrud dalam hukum Islam. Uzlah yang ada, pengasih tempoh peringkat kawalan pergerakan ni, kita nak sabitkan dia dengan uzlah, kerana inilah tempoh masa untuk kita asing diri daripada makhluk, untuk memperbaiki keadaan keluarga kita sekalian. Ayah, wahai ayah yang bertanggungjawab untuk anak-anak kamu, inilah zaman dan masa untuk kamu duduk di rumah bersama anak-anak, buat sesuatu yang berfaedah demi untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan, demi untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, demi untuk memperbaiki hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kita faham tuan-tuan, ada anak ini yang tak solat, ada anak yang tak erti solat, ada anak yang tak erti akan hukum hakam wudu, ada anak yang tak erti baca Quran. Maka jum uzlah, cari balik peluang untuk memperbaiki akhlak diri kita dengan Allah, dan peluang untuk anak-anak memperbaiki hubungan baik dengan mak ayah. Kerana uzlah, tafarrud, bermaksud asing diri pada makhluk untuk memperbaiki diri dan hati kita sekalian, merasa lebihkan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.